fast, sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Salam sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Satu lagi isu yang mengejutkan ramai sudah pasti berkaitan dengan enakmen syariah Kelantan. Walaupun baru-baru ini di dalam artikel yang lain daripada Malaysia Kini, enakmen syariah titah Sultan Selangor tepat pada masanya, kata Perdana Menteri. Kerajaan Persekutuan menyambut baik titah Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah, yang mahu semua pihak menghormati keputusan Mahkamah Persekutuan dan kedudukan Perlembagaan Persekutuan sebagai undang-undang utama negara. Di dalam artikel yang lain juga menyebut, Hadi Awang sengaja tunggang isu enakmen syariah Kelantan, kata Nik Nazmi. Dalam artikel yang lain juga ada menyatakan, Presiden PAS hina institusi kehakiman, perlembagaan, kata Pemuda Amanah, daripada artikel Malaysia Kini. Hadi sengaja tunggang isu enakmen syariah Kelantan, kata Nik Azmi. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Nik Nazmi Nik Ahmad, mendakwa Abdul Hadi Awang sengaja menunggang isu pembatalan 16 kesalahan dalam enakmen Kanun Jenayah Syariah Kelantan baru-baru ini. Kata Nik Nazmi, dia berpendapat Presiden PAS terbabit sengaja memberi bayangan untuk mengelirukan ramai berhubung keputusan tersebut. Selain itu, katanya Abdul Hadi juga sempat menyindir para hakim yang bersidang bagi menentukan kedudukan peruntukan dalam enakmen tersebut dengan menggelar mereka sebagai bijaksini. Sudah tentu, Abdul Hadi Awang cuba menunggang isu berkaitan pembatalan 16 kesalahan syariah dalam enakmen Kanun Jenayah Syariah Kelantan, katanya dalam kenyataan. Dia yang juga naib Presiden PKR mendakwa tidak terkejut dengan langkah diambil Abdul Hadi kerana isu berkenaan juga gagal difahami dengan baik oleh Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hasan. Hal itu berlaku, kata Nik Nazmi, ketika Taqiyuddin sendiri seorang peguam dan pernah menjadi menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang sebelum ini. Nik Nazmi berkata demikian mengulas kenyataan Abdul Hadi bertajuk meninggikan syariat Allah, amanah besar yang disiarkan di media sosial. Tulisan Hadi disiarkan sewaktu pelbagai pihak memberikan reaksi terhadap keputusan Mahkamah Persekutuan membatalkan 16 daripada 18 peruntukan kesalahan di bawah enakmen Kanun Jenayah Syariah dalam kurungan 1 Kelantan 2019 baru-baru ini. Nik Nazmi berkata, perlembagaan yang sebelum ini ditegaskan Hadi sebagai undang-undang warisan penjajah telah memelihara Islam sebagai agama persekutuan dan menjamin hak-hak penganut agama dan kepercayaan orang lain. Pada masa sama, menurut Nik Nazmi, Abdul Hadi mengabaikan kenyataan bahawa kerajaan telah menubuhkan jawatan kuasa khas mengkaji kompetensi DUN, Dewan Undangan Negeri, untuk menggubal undang-undang Islam pada awal Disember lalu. Ini pasti satu kejutan untuk Hadi Awang dan Taqiyuddin Hasan. Apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, selepas selesai isu pengampunan Najib, mungkin belum selesai sebab masih ada yang tak puas hati berkaitan dengan isu pengurangan hukuman dan denda yang dihadapi Najib Razak bekas Perdana Menteri. Nah, saudara-saudara, kita bercakap berkaitan dengan 1MDB. Terkini, mesti ada yang tertanya-tanya, di mana Joh Low sekarang? Ataupun Low Tek Joh? Di mana beliau berada sekarang? Adakah beliau hilang, larikan diri, ataupun ada yang pernah mempersoalkan adakah Low Tek Joh sudah meninggal? Nah, itu semua menjadi persoalannya, saudara-saudara. Satu perkongsian terkini daripada Syahbudin Husin. Nak kata apa lagi? Joh Low
adalah proksi Najib, kata saksi 1MDB. Nah, saksi 1MDB sudah bersuara. Dan kalau ada yang bertanya, berita berkaitan Law Take Joe, nah di sini kita boleh mendengar ulasan daripada Syahabuddin Husin. Tindakan-tindakan Law Take Joe ataupun Joe Law dalam 1MDB membuatkan dia dilihat seperti proksi bekas Perdana Menteri Najib Razak. Menurut bekas penasihat undang-undang syarikat itu, Jasmine Lu Aiswan. Lu berkata demikian ketika memberi keterangan dalam kes rasuah 1MDB berjumlah Rm2,27 bilion terhadap Najib di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Lu yang dahulunya individu yang dekat dengan Joe Law memberi keterangan berhubung penglibatan ahli perniagaan itu dalam keputusan keuangan 1MDB. Kebanyakan tindakannya untuk membuatkan kami melihatnya sebagai proksi Perdana Menteri yang juga pengerusi lembaga penasihat 1MDB. Kebanyakan perkara utama yang memerlukan lampu hijau daripada Perdana Menteri perlu dibincangkan dulu dengan Law sebelum ia dibawa kepada Najib, kata Lu. Saksi pendakwaan ke-50 itu menyifatkan gaya pengurusan 1MDB sebagai pendekatan atas ke bawah dengan anggota pengurusan perlu mendapatkan tanda tangan Najib untuk dokumen berkenaan pelaburan dan keuangan. Lu berpandangan ia ekoran perkara 117, memorandum dan artikel pertubuhan 1MDB yang menyatakan persetujuan Najib diperlukan untuk proyek penting dan utama yang memberi kesan keuangan kepada kerajaan. Ini kerana Najib juga merupakan Menteri Keuangan pada masa itu serta mengetuai Menteri Keuangan diperbadankan MKD yang merupakan pemilik penuh 1MDB, katanya. Katanya lagi, dia selaku penasihat undang-undang pada masa itu akan menyediakan Special Rights Redeemable Preference ataupun SSRP secara bertulis. Dan dokumen itu akan diserahkan kepada Joe Law untuk mendapatkan tanda tangan Najib. Bagaimanapun, dia mengakui tidak tahu bagaimana Joe Law mendapatkan tanda tangan bekas PM itu. Lu juga memberitahu yang bekas CEO 1MDB Syahrul Azral Ibrahim Halmi menawarkannya untuk menyertai 1MDB sebagai penasihat undang-undang pada Mei 2011, meninggalkan kerjaannya di UBG Group yang bergaji Rm45.000 sebulan. Joe Law yang juga menjadi pengarah UBG Group berkata yang dia tidak menghalang jika dia ingin menyertai 1MDB. Lu bekerja dengan UBG Group sejak 1 Januari 2009 hingga April 2011. Menurut keterangannya, dia pernah bekerja sebagai sekutu di firma Guaman Zain & Co pada 2004 hingga 2008 sebelum dibawa Joe Law untuk menyertai UBG Group. Perbicaraan di depan Hakim Colin Lawrence Sequeira bersambung esok. Najib kini dibicarakan atas 4 pertuduhan salah guna kuasa dan 21 pertuduhan pengubahan uang haram melibatkan Rm2,27 bilion dana 1MDB. Sumber daripada Malaysia Kini dan dikongsikan oleh Syahabuddin Husin pada 14 Februari. Apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Jangan lupa tekan butang like, share, dan juga subscribe.